Sebenarnya syarikat kami ni ada masalah sikit kalau kami nak ambil pekerja OKU. Oh, dah benar. Sekiranya seseorang adalah seorang OKU ataupun punya kurang upaya, peluang untuk mendapat pekerjaan di dalam negara ni adalah begitu rendah berbanding orang lain. Terutamanya jika seseorang itu mempunyai autism spectrum disorder ataupun ASD. Jadi, anda mungkin terfikir bagaimanakah seseorang yang mempunyai kurang upaya mencari pekerjaan di Malaysia? Apakah cabarannya? Okey, selamat datang ke Jio Malaysia. 2 April merupakan Hari Kesedaran Autisma Antarabangsa dan hari tersebut juga adalah diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan diraikan secara sederhana di seluruh dunia. Dan setiap tahun ada sambutan yang disambut secara sederhana untuk mengiktiraf kanak-kanak yang mempunyai autisma. Tetapi pernah terfikir apa akan terjadi sekiranya kanak-kanak dengan autisma ni sudah membesar dan akhirnya menjadi seorang dewasa? Adakah mereka ini akan bersama dengan masyarakat madani atau lebih penting sekali berjaya mendapat pekerjaan? Sebelum tu saya terangkan sedikit latar belakang apakah itu Autism Spectrum Disorder. Menurut National Health Services of the United Kingdom ataupun NHS, autisma merupakan satu-satu kekurang upayaan yang mana seseorang itu terjejas dari segi hubungan cara berkomunikasi dan bagaimana untuk berinteraksi dengan dengan dunia. Jadi untuk memudahkan kata, seseorang dengan autisma kebiasaannya mempunyai masalah untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain ataupun persekitaran, sama ada secara lisan ataupun secara bertulis ataupun secara pergerakan. Dan seseorang yang mempunyai autisma cenderung untuk melakukan sesuatu rutin ataupun aktiviti berulang-ulang kali kerana sudah selesa dan serasi. Makanya, jika berlaku sebarang gangguan atau perubahan yang mana perubahan itu akan menyebabkan ketidaksenangan dan akhirnya mencetuskan sifat-sifat agresif dan kekurangupayaan komunikasi dan emosi lah yang menyebabkan kenapa seseorang yang punya autisma jarang bercakap ataupun berhubung dengan orang lain, terutamanya orang yang tak dikenali, tidak menunjukkan sebarang emosi kalau adalah tunjuk, dan juga sangat sensitif dengan sentuhan, dengan bau, dengan makanan, tekstur makanan dan juga sebarang perubahan dari segi apa yang berlaku setiap hari. Perkara tersebut berlaku kerana terdapat perbezaan di antara apa yang ditanggapi di dalam minda seseorang, punya autisma, dan juga di dunia persekitarannya yang mana dia tidak selari ataupun matching dengan apa yang ingin diluahkan dan apa yang betul-betul keluar sebenarnya. Di Malaysia, Autism Spectrum Disorder ataupun ASD merupakan salah satu kekurangupayaan yang diiktiraf oleh kerajaan dan yang mana boleh berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Oleh itu, kanak-kanak dengan autisma boleh mendapat sokongan daripada kerajaan dan juga daripada NGO berdaftar di dalam bentuk pendidikan khas dari segi bantuan kewangan, allowance OKU, dan juga sesi-sesi terapi dan juga latihan-latihan kendiri. Jadi oleh sebab tu mungkin anda fikirkan okey, kalau mereka dah besar ni, dah 18 tahun ke atas, bolehlah jadi normal balik kan? Dengan tanggapan bahawa apabila seseorang dengan autisma telah mencapai 18 tahun dan boleh keluar daripada sekolah, berada dengan masyarakat, mungkin boleh cari pekerjaan macam orang biasa ataupun buka kedai, buka bisnes, boleh mengundi kalau luluslah rang undang-undang, dan juga mendirikan rumah tangga. Tetapi semua ini adalah hampir mustahil sekiranya seseorang dengan autisma tidak mendapat peluang pekerjaan. Biar saya terangkan. Kadar pengangguran di kalangan OKU di Malaysia secara amnya, iaitu termasuk dari segi fizikal, termasuk bagi golongan yang masalah penglihatan, pendengaran, autism, ADHD dan juga masalah mental. Peratusan pengangguran adalah jauh lebih tinggi berbanding kadar pengangguran kebangsaan. Dan di dalam kalangan OKU sendiri pun, seseorang yang mempunyai autisma mempunyai kadar pengangguran yang lebih tinggi daripada
kategori-kategori OKU yang lain. Untuk membuktikan perbandingan tersebut, di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan United Kingdom, kadar pengangguran orang yang mempunyai autisma adalah sekitar 80% jika dibandingkan dengan hanya 30 ke 40% dari segi kategori-kategori OKU yang lain. Oleh kerana tiada data yang jelas dan terkini mengenai kadar pengangguran OKU di Malaysia, just agarkan bahawa kadar pengangguran autisma di Malaysia adalah lebih tinggi daripada 80%. Realitinya, berapa banyak syarikat yang sanggup untuk menerima pekerja OKU dan juga pekerja yang mempunyai autisma. Mungkin anda tanya mengapa? Biar saya terangkan di dalam babak ini. Mengapa anda mohon jawatan kerja ni di syarikat kami? Sebagai peringatan, sesi temu duga atau interview adalah satu sesi yang sudah begitu getir dan juga memberikan stres kepada orang biasa. Sesi temu duga adalah satu sesi yang sangat tidak selesa dan sangat luar biasa daripada aktiviti rutin bagi seseorang yang punya autisma, kerana oleh sebab itulah calon temu duga tidak boleh menjawab dengan baik. Saya boleh buat kerja ni. Saya ada pengalaman, saya ada ijazah dalam bidang ni. Itu saja. Apa dia ni? Oh, ada soalan untuk dia? Ada tanya soalan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Terima kasih kerana datang. Dan itulah dia setiap temu duga kerja yang saya datang. Setiap temu duga. Setiap temu duga. Dan jawapannya adalah 100% ditolak. Dan seringkali sesi temu duga kerja ni tidak ada kena-mena langsung dengan bidang kerja yang dipohon. Saya boleh bayangkan sekiranya anda adalah seorang yang manis mulut ataupun pandai bertutur dan petah lidah. Yelah, boleh pas. Tapi kalau orang yang boleh buat kerja tetapi tak pandai bertutur. Okey, tu macam mana? Okey, kenapa orang OKU autism beria juga nak untuk dapat pekerjaan? Jawapan yang paling mudah, untuk dapatkan duit lah untuk belanja sehari-harian. Dan anda mungkin tanya, okey, kerajaan kan dah bagi bantuan kan, ada bantuan tu dan bantuan ini kan. Dengar sini baik-baik, wahai rakyat Malaysia sekalian. Kerajaan Malaysia membayar 300 atau RM350 maksimum sebulan kepada golongan OKU yang layak, seperti pelajar OKU yang berada di pusat latihan vocational dan yang terlantar. Dan ini adalah kata kunci dia, layak. Bukan semua OKU layak untuk mendapat bantuan kewangan daripada kerajaan. Dan selain daripada itu, masyarakat juga perlu sedar bahawa bukan semua OKU berasa begitu bangga dan gembira untuk mengemis dan bergantung harap kepada bantuan NGO ataupun bantuan kebajikan. Seperti contoh, kalau ada duit lebih, boleh saya beli mikrofon baru sebab mikrofon yang lama ni dah rosak. Dan itu adalah satu-satu contoh lah. Lagi-lagi kalau contoh tu ialah keperluan asas seharian. Rumah, makanan, bil, internet untuk tonton video ni. Dan sebab itulah golongan OKU Autism juga ingin mendapat pekerjaan. Sebab pekerjaan tu memberi nilai diri jika dibandingkan dengan hanya mengemis ataupun sekadar menjual tisu di kawasan Masjid Jamek. Okey, mungkin anda juga bertanya juga, kalau tak ada syarikat pun nak terima kerja, buka je lah bisnes kan? Okey. Sesetengah bakat ataupun kreativiti jika ditunjukkan secara baik adalah menjadi potensi untuk mendapat sumber kewangan yang agak stabil. Terdapat beberapa orang dengan autisma yang berbakat di dalam seni lukis, seni reka. Ada juga yang begitu teliti di dalam data-data, nombor-nombor, pemprosesan komputer. Dan ada seorang ni yang membuat video pendidikan yang begitu teruk, yang mana tak ada siapa pun nak tengok. Seringkali bakat-bakat yang ditunjukkan oleh orang yang mempunyai autisma ni adalah begitu menakjubkan untuk dilihat tetapi tidak menakjubkan untuk menghasilkan pendapatan, seperti mana channel YouTube saya ni. Kerana bakat semata-mata tidaklah menjamin pendapatan yang stabil, kerana bakat perlu disokong sekali oleh sifat business acumen. Iaitu maksud business acumen ialah bagaimana untuk mempromosikannya, bagaimana untuk menjual dan berapa harga yang sesuai, bagaimana untuk mendaftar syarikat, bagaimana untuk menguruskannya dan bagaimana untuk mengelak daripada ditipu dan juga dirembat hasil pendapatan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.
Yang mana ada setengah orang di luar sana yang kata mereka ni adalah tolong OKU, tetapi dalam masa yang sama mengerah keringat, tapi dalam masa yang sama segala keuntungan, segala pujian dan segala kredit tu diberikan kepada orang tu bukan pada OKU. Ada. Okey, jadi apa manfaatnya, apa faedahnya jika sesebuah syarikat ataupun sebuah organisasi menggaji ataupun menerima pekerja yang mempunyai autisma? Adakah dia memberi manfaat pada dia saja? Sudah tentulah tidak. Dia memberi manfaat kepada semua orang. Menurut salah satu sebuah agensi PBB, UNESCAP, ekonomi sesebuah negara boleh bertambah pertumbuhan ekonominya dari bertambah 1% hingga 7% setahun sekiranya OKU diterima di dalam pekerjaan dan dibayar gaji sama adil dengan orang lain. Pertambahan pertumbuhan ekonomi tersebut bukan saja berlaku kerana OKU mula mendapat pendapatan dan juga mula membayar cukai dan membelanjakannya di dalam ekonomi negara. Malah ibu bapa dan penjaga juga boleh keluar bekerja berbanding dengan hanya duduk dan tinggal di rumah menjaga OKU sepenuh masa, dan seringkali ada setengah mak ayah yang tiada pendapatan tetap semata-mata untuk menjaga OKU. Seterusnya, mari kita dengar apa yang ingin dikatakan oleh Dr. Hannah Barham Brown di University of Exeter. Every job advert you see will say that a company is looking for problem solvers, people who think outside the box, great team workers. Well, we are nature's problem solvers because we live in a world that was designed without us in mind. I've developed phenomenal problem-solving skills because the world has not given me the option. Jadi anda boleh dengar adalah begitu hipokrit sekali syarikat-syarikat yang ingin seseorang yang boleh think outside the box, yang boleh berfikir di luar kotak. Sedangkan golongan-golongan yang sedia tinggal di luar kotak ni disisihkan dan dipinggirkan daripada pasaran pekerjaan. Kerana apa? Orang dengan autisma tinggal di sebuah dunia yang tidak mempedulikan mereka dan tidak mempedulikan sistem. Jadi apabila seseorang tu mula mengadaptasi, bukan mengubah ataupun terapi, mengadaptasi kehidupan, maka itu adalah suatu kelebihan yang boleh mengubah dunia satu sama lain. Dan anda mungkin terfikir, okey, kalau syarikat tu menggaji OKU autisma, adakah dia kena keluar duit lebih, kena keluar belanja lebih ataupun jadi bankrupt dan tutup terus? Okey, untuk menjawab soalan tu, mari kita dengar Randy Lewis, bekas salah seorang pengurus di Walgreens. Walgreens macam syarikat farmasi dan juga produk-produk kesihatan di syarikat. That could do the job as well or better that we were unjustly leaving behind. What we did was hire 1,000 people with disabilities, 10% of our entire workforce in the logistics workforce, earning the same pay, doing the same jobs, side by side. The first building turned out to be the most productive in the history of our company. People with disabilities work safer, retention is better, absenteeism is less. As simple as that. Jadi secara ringkasnya, syarikat-syarikat yang menggaji orang dengan autisma sebenarnya meraih pendapatan lebih tinggi. Semudah itu. Pekerjaan memenuhi keperluan untuk membayar keperluan-keperluan hidup dan dalam masa yang sama juga memberi kepuasan dari segi hubungan sesama insan, iaitu maknanya di tempat kenal orang di tempat kerja, dan juga menyumbang kembali kepada ekonomi dan menyumbang semula kepada masyarakat yang mana membayar cukai. Dia kata membayar cukai, kalau kita kat kerja dekat gaji RM1,000 bayar cukai. Kalau pergi fast food, kalau pergi KFC ke McDonald's, kena tak bayar 6% SST. Jadi apakah pendapat anda tentang isu ni? Jadi boleh bermulakan perang mulut dia di ruangan komen, ataupun sekiranya anda memberikan pandangan secara tertutup, anda boleh hantar mesej kepada saya di link kat atas ni ataupun kat bawah ni, tak kisahlah, yang tengok kat description ada kat situ kot. Jadi kita saya akan baca salah satu dan kita nilailah sama ada adakah wajar untuk menerima golongan autism untuk bekerja, ataupun anda rasa tak patut. 300 sebulan kerjaan bagi tu dah cukup dah. Jadi terima kasih banyak kerana menonton episod Jom Malaysia yang istimewa tentang golongan yang istimewa ini. Terima kasih kerana menonton. Saya harap anda belajar sesuatu yang baru tentang apa yang berlaku di negara kita. Jadi jumpa lagi di video yang akan datang. Begitu tak?